Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bermula, kita akan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, salam perkenalan daripada saya. Nama saya ialah Puan Suhaliza binti Muhammad Hassan. Jadi saya mengalu-alukan kehadiran awak semua pelajar-pelajar baru ke SMK Syekh Ahmad. Baik, ada 3 kelas yang bersama saya pada hari ini. 2 buah kelas ini adalah kali pertama awak melihat saya. Tapi ada 1 kelas mereka telah melihat saya sebelum ini dalam video dalam PDPR sejarah ya. Kelas 1 IT awak telah bersama saya pada hari Isnin yang baru-baru ni ya. Jadi ini kali kedua kita bertemu. Okey. Jadi mata pelajaran sains hari ini. Okey. Nama saya ulas lagi, nama saya ialah Puan Suhaliza, okey, Suhaliza binti Muhammad Hassan. Okey. Berapa lama dah saya mengajar sains? Tahun ini saya rasa tahun yang ke-19, ya, 19. Okey. Saya punya pengalaman lebih tua daripada usia awak. Usia awak semua baru 13 tahun. Jadi sebelum awak semua lahir saya sudah mengajar sains. Okey. Baik, apa yang kita perlukan untuk belajar sains tingkatan 1? Yang pertama, semua pelajar akan menggunakan buku ini, buku teks sains kita, sains tingkatan 1. Sekarang awak semua tak dapat lagi buku teks. Okey, tak dapat lagi buku teks. Bila awak akan dapat? Kita tak pasti lagi. Okey. Jadi bila mana pengumuman diberikan oleh sekolah, awak kena peka, masa itu awak boleh datang ya untuk mengambil buku teks. Walau bagaimanapun, tanpa buku teks kita masih lagi boleh belajar seperti biasa kerana saya sudah berkongsi dengan awak semua ya. Saya sudah berkongsi link untuk buku teks online. Okey, link untuk buku teks online. Saya harap semua pelajar sudah download ya. Kenapa? Sebab kita memang memerlukan buku teks. Baik. Saya tak tahu untuk subjek lain bagaimana, tapi untuk subjek sains, buku teks adalah rujukan utama. Okey, buku teks adalah rujukan utama. Jadi ada pelajar suka bertanya, cikgu, perlukah saya membeli buku rujukan lain untuk belajar sains? Jawapan saya tak perlu. Okey, tak perlu. Kalau awak betul-betul berminat untuk membeli buku, belilah buku teks. Okey? Sebagai contoh anak-anak saya lah, anak-anak saya memang saya tak belikan buku teks, buku rujukan lain untuk sains, hanya buku teks. Ya? Sebab buku teks adalah rujukan utama untuk mata pelajaran sains. Ini yang pertama. Okey, buku teks. Baik, apa buku yang kedua yang kita perlukan untuk sains? Ini namanya buku sains proses skills tingkatan 1. Dari mana nak dapatkan buku ni? Daripada koperasi sekolah. Jadi bila awak pergi membeli buku latihan itu ya, awak akan dapat sekali buku ni. Okey, buku sains proses skills. Baik, bagus ke buku ni? Sangat bagus. Kenapa? Sebab buku ni dia dengan buku teks, okey, buku ni dengan buku teks dia adalah seiring, ya, seiring, saling melengkapi. Okey, so kita memang memerlukan buku ni. So mana-mana pelajar yang masih lagi belum membeli, saya nasihatkan awak belilah. Okey, beli. Okey. Buku yang ketiga yang kita akan gunakan ialah buku nota panjang begini. Baik. Buku yang saya tunjuk di sini adalah buku nota panjang anak saya. Sebab buku nota sekolah kita saya tak ada. Okey, saya tiada buku tu di rumah. Oleh sebab itu saya gunakan buku ni lah. Okey. Jadi saya cuma nak tunjuk pada awak, buku yang kita gunakan adalah buku nota panjang seperti ini. Dengar baik-baik. Saya tak nak apa yang berlaku dalam kelas sejarah berulang dalam kelas sains saya. Okey, bila saya kata guna buku ini, inilah dia jawapannya. Inilah dia arahannya. Takkan bertukar. Jadi jangan tanya dalam grup lagi soalan yang sama. Cikgu nak pakai buku apa? Buku panjang ke buku kecil? Perlu ke tanya? Tak perlu. Okey, saya dah kata buku panjang. Jadi buku panjang beginilah yang kita akan gunakan. Okey? Buku panjang. Itu jelas. Baik. Sebelum kita sambung.
Ada pelajar yang bertanya, okey, kenapa sesi PDPR kita dilakukan secara video? Okey, kenapa tidak gunakan Google Meet? Kenapa tidak gunakan Zoom? Jawapan saya, sebelum PDPR bermula, minggu lepas, bermula 20 hari bulan, bila kita mula membina grup bagi setiap kelas tingkatan 1, pelajar-pelajar, bukan pelajar ibu bapa dah mula PM saya. Tanya saya, cikgu, macam mana jika anak saya tidak dapat masuk ke kelas cikgu? Saya bertanya kenapa? Jawapan mereka, kerana anak saya menggunakan telefon saya dan saya bekerja di siang hari. Jadi anak saya tidak dapat mengikuti sesi PDPR. Jadi apa penyelesaian yang perlu saya buat? Penyelesaian saya ialah kita menjalankan sesi PDPR secara video. Dengan cara ini, pelajar yang berkongsi telefon dengan ibu bapa, pelajar yang berkongsi telefon dengan adik-beradik yang lain yang juga menggunakan telefon untuk sesi PDPR, masalah ini kita dapat atasi daripada awal. Okay? Kita dapat atasi daripada awal. Jadi awak semua tiada masalah untuk mengatakan yang awak tidak dapat menghadiri kelas saya. Okay? Katakan mak ayah awak bekerja pada siang hari, ataupun abang awak tingkatan 4, tingkatan 5. Lagi penting, lagi penting, perlu menggunakan telefon untuk sesi PDPR mereka. Jadi keutamaan diberikan kepada mereka. Awak tak dapat hadir kelas saya. Ada masalah ke? Tak ada masalah. Mereka habis gunakan, mak ayah balik pada kerja, abang awak ke, kakak awak ke habis PDPR, katakan malam baru boleh gunakan malam. Okey, gunakan malam. Jadi awak dapat mengikuti kelas saya. Tak ada masalah. Okey, jadi masalah di sini selesai. Baik. Adakah bermakna kita tak akan bertemu langsung? Tidak. Saya akan cari masa, okey, di mana pada waktu itu kita boleh ber-Google Meet. Saya akan cuba sebab saya nak tengok awak semua. Okey, saya nak tengok awak semua dan saya nak tengok respon awak semua. Itu penting ya. Okey, jadi kalau ada apa-apa masalah, awak boleh bertanya kepada saya dalam grup kita. Okey? Dan ini nasihat saya. Grup kita adalah grup pembelajaran. Bukan grup untuk bersembang. Ya? Jadi kita kena hormati semua di situ. Di dalam grup itu ada cikgu, saya. Ada juga ibu bapa. Ya? Mungkin bukan ibu bapa awak. Mungkin ibu bapa kawan awak. Jadi kita perlu hormati. Jadi sembang-sembang santai, berkenal-kenalan sangat tidak diperlukan di situ. Okey? Tidak diperlukan di situ. Hanya tanya soalan penting dan pastikan soalan yang awak tanya itu, jika sudah ditanya sebelum itu, jangan tanya soalan yang sama. Okey? Sekarang, oleh kerana awak tingkatan 1, saya faham saya faham. Sebab dah berlaku dalam kelas sejarah saya, lepas saya habiskan sesi video, pelajar mula bertanya ya, cikgu nak tulis pakai apa? Okey, ini kelemahan saya lah dalam kelas sejarah, saya lupa. Saya lupa. Yang pelajar sekolah rendah, yang tingkatan 1 yang baru mengenali alam sekolah menengah ni, dia tak gunakan pen masa di sekolah rendah. Jadi sekarang saya beritahu daripada awal, awak semua untuk menulis nota, menjawab soalan latihan saya, semuanya perlu digunakan pen. Gunakan pen. Kita di sekolah menengah. Okey. Kalau silap, macam mana nak buat correction tape? Correction tape. Kalau correction tape tak ada, cancel. Okey, cancel macam nak cancel jawapan yang salah, satu garisan panjang, cukup. Jangan awak tulis potong sampai comot muka awak, ya. Jadi pelajar tingkatan 1, tunjukkan gaya pelajar sekolah menengah. Ya, potong dan tulis di atas jawapan yang betul. Mudah sahaja. Baik, ada pelajar tanya pula, cikgu, nak pakai pen warna apa? Kalau untuk menjawab soalan latihan, ya, soalan latihan. Contohnya di dalam buku latihan panjang ni, ataupun dalam buku Sains Proses Skill begini. Okey? Nak tulis jawapan, gunalah pen biru ataupun hitam. Itu sahaja pilihannya. Lain saya tak mahu. Tapi bila awak nak menulis nota, katakan
dalam buku ni saya kata buat nota. Contoh, ya. Katakan saya kata buat nota. Bila buat nota, terutama sekali pelajar perempuan. Saya tahu, pelajar perempuan ni dia suka menghias. Awak nak guna pelbagai warna pen, gunalah. Asalkan warna pen itu saya boleh baca. Jangan guna pen merah. Pen merah tu untuk siapa? Untuk cikgu. Kalau awak dah guna pen merah, siapa nak jadi cikgu sekarang? Awak ke saya? Tak boleh. Pen merah jangan. Kecuali kalau awak dah gunakan pen merah untuk membuat garisan, boleh. Garisan, tak ada masalah. Tapi menulis ayat penuh guna pen merah tak boleh. Itu saya. Ya, nanti kita kena tukar kedudukan kita punya status pula. Saya di pelajar, awak cikgu saya pula. Nanti awak datang ajar saya kat sini. Okey. Yang kedua, jangan menulis nota menggunakan pen warna gold ataupun warna silver. Bersinar-sinar. Ya, menikam mata saya. Saya dah tua. Ya, tercocok-cocok mata tak dapat baca. Ya, guna pen yang sesuai. Ya, janganlah saya nak kena pusing-pusing buku tu ya, terpancar-pancar ke mata saya. Ya, tercocok-cocok mata saya. Jangan macam ni. Ya. Jadi awak kena consider cikgu yang mengajar awak dah tua. Dah tua. Baik. Sebelum kita masuk sesi PDPR pembelajaran kita di sini, saya nak terangkan dahulu bagaimanakah format Sains PT3. Ini pelajar kena tahu ya. Format ini penting ke? Penting. Kenapa penting? Sebab awak semua mesti menduduki peperiksaan. Cikgu, PT3 dah tak ada. Memang PT3 tak ada yang rasmi. Tapi di sekolah peperiksaan masih ada. Jadi bila peperiksaan itu masih ada, maknanya penting. Kenapa penting? Kenapa? Kerana awak akan masuk ke tingkatan 4 dan 5. Bila sekarang awak menengah rendah ya. Bila awak nak masuk menengah atas, awak perlulah menduduki peperiksaan, dan jika awak merancang untuk masuk aliran sains, okey, pastikan awak mendapat markah yang hebat, betul-betul cantik untuk sains dan matematik. Okey, sains perlu dapat A. Berapa markah untuk dapat A? 80 ke atas. Okey? Ada setengah sekolah meletakkan 85, terpulang kepada sekolah masing-masing. Okey? 80 dan ke atas itu adalah A. Senang ke nak dapat 80? Senang. Iya ke cikgu? Iya, selagi awak dengar cakap saya. Okey? Tingkatan 1 dengar cakap saya. Tingkatan 2, jika awak jumpa cikgu lain, dengarlah cakap dia pula. Okey? Jangan nak dengar cakap saya pula. Okey, sekarang bagaimana agaknya format Sains PT3? Okey, Sains PT3, kertas peperiksaan dia waktu menjawab tak lama, 2 jam je. Ada pula nanti dia kata, "Wih, 2 jam lama tu cikgu." Tak lama. Tak lama. 2 jam tu tak lama. Sebab dengan soalan yang ada dalam kertas tu, 2 jam tu cukup untuk awak menjawab. Dan kalau awak tidak cukup belajar, tidak belajar dengan bersungguh-sungguh, 2 jam itu akan menjadi satu tempoh yang sangat menyiksakan awak. Seksa awak kat situ nanti. Jadi saya akan beri panduan kepada awak apa format dia. Macam mana nak dapat A? Senang sangat. Baik. Kertas soalan PT3. Markah penuh, 100 markah. 100 markah menjadi 100%. Baik. Dia dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Baik, bahagian A. Berapa markah? 20 markah. Okey, 20 markah. Berapa soalan? 20 soalan. Soalan apa? Soalan objektif. Okey, soalan objektif. 20 soalan, 1 soalan, 1 markah. Senang tak? Senang. Okey? Baik, jika awak nak dapat A, berapa markah yang awak perlu kumpul daripada bahagian A? Jika awak nak dapat A, awak perlu mengumpul sekurang-kurangnya 18 markah. Ini pengalaman saya ya. 19 tahun. Ya. 18 markah awak dapat, baru awak boleh dapat A. Kurang daripada 18, situasi awak akan sangat tersepit. Ya, bukan mudah. Kenapa? Bahagian A adalah bahagian paling mudah. Ya. So, pengalaman saya menyemak kertas peperiksaan, biasanya pelajar yang mendapat A, kebanyakannya mendapat 20/20 dan ada yang dapat 19/20, 18/20 sangat sikit. Sangat sedikit. Baik, bahagian B pula. Susah ke? Bahagian B pun senang.
Senang. Bahagian B pun sama juga macam bahagian A. Awak kena skor. Okey, bahagian B ada berapa soalan? 5. Berapa jumlah markah? 20. Jadi satu soalan berapa sumbangannya? 4 markah. Macam mana contoh soalan bahagian B? Senang sahaja. Masa di sekolah rendah, awak pernah jumpa soalan isi tempat kosong kan? Contohnya, organ yang digunakan untuk bernafas ialah tempat kosong. Apa jawapan dia? Apa? Jantung, hati, buah pinggang. Apa jawapan dia? Paru-paru. Betul? Paru-paru. Dah awak tulis paru-paru, satu markah. Senang. Senang sangat. Baik, apa lagi contoh soalan bahagian B? Contoh dia kasih awak soalan macam ni Mula dia kasih awak gambar paru-paru. Lepas tu dia kasih awak gambar jantung. Lepas tu dia kasih awak gambar perut. Contoh. Okey. 3 gambar Okey, satu bahagian ni 3 gambar. Okey, sebelah lagi dia tulis apa tahu? Dia tulis sistem peredaran darah, sistem respirasi, sistem pencernaan makanan. Okey, soalannya apa? Suaikan gambar di bawah. Paru-paru, nak suaikan dengan yang mana? Sistem apa? Respirasi. Jantung, suaikan dengan yang mana? Sistem peredaran darah. Perut, nak suaikan dengan sistem apa? Sistem pencernaan. Senang? Awak suaikan sahaja. Itu caranya. Okey? Ataupun dia kasih gambar raja. Gambar raja. Okey? Gambar raja, katakan gambar raja. Dia kasih gambar hidung. Okey, gambar hidung. Dalam hidung ni ada saluran kan? Ada saluran. Kemudian saluran tu pergi ke paru-paru. Okey. Yang gambar hidung ni dia buat anak panah, dia buat tempat kosong, dia tulis A. Okey, A. Kemudian saluran ni dia buat satu anak panah, dia tulis B. Kemudian paru-paru dia buat satu anak panah, dia tulis C. Isi tempat kosong. Senang tak? Senang je. Okey, senang sahaja. Itu soalan bahagian B. Jadi, kalau awak nak dapat A, bahagian B kena dapat berapa markah? Sama macam bahagian A. Paling minimum 18. Tapi sebaik-baiknya bahagian A, bahagian B 20/20. Jadi, awak mendapat markah yang sangat solid di situ. Sangat kukuh untuk awak mendapat A. Baik, bahagian C macam mana pula? Bahagian C ada 6 soalan. Berapakah sumbangan markah? 60. Jadi satu soalan berapa markah? 10 markah. Awak pernah dengar soalan kebat? Pernah dengar soalan kebat? Baik. Soalan kebat itu susah ke senang sebenarnya? Jawapannya senang. Kenapa? Baik, soalan kebat kebanyakan soalan diambil daripada buku teks. Itu sebab saya kata buku teks adalah rujukan utama untuk sains. Baik, nanti kalau bila awak dapat buku teks yang fizikal macam ni, ataupun bila awak ada masa, awak buka buku teks online tu, awak tengok. Nanti awak akan jumpa ada benda-benda kecil ya dalam buku teks. Contoh di sini, kalau muka surat 11 ni awak akan nampak ni. Eksplorasi sains. Nanti awak nampak dalam tu ada banyak Ni saya kasih awak satu contoh Eksplorasi sains. Dia kata sesetengah bahan kimia seperti kalium dan litium boleh bertindak balas jika terdedah kepada udara. Oleh itu, bahan kimia tersebut perlu disimpan di dalam minyak parafin. Baik. Soalan kebat diambil daripada mana? Daripada sini. Ya, contoh saya kasih daripada sini. Biasanya, adakah pelajar akan membaca benda-benda begini? Jawapannya, tidak. Itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Soal bendanya, jawapan dah ada dalam buku. Sebenarnya ada dalam buku. Masalahnya, pelajar tak pernah terfikir untuk tengok. Dan bila peperiksaan berlaku, saya tengok pengalaman saya, bila peperiksaan, okey? Katakan minggu depan peperiksaan minggu depan peperiksaan. Apa yang pelajar buat? Kebanyakan pelajar, dia tak akan membaca buku teks. Dia tak akan buka buku teks. Apa yang mereka buat? Mereka akan baca buku rujukan yang mereka beli di luar.
Walaupun cikgu nasihatkan, walaupun cikgu dah sebut awal-awal, buku rujukan utama ialah buku teks. Okey, itu masalah pelajar. Dan nasihat saya kepada awak semua, tolong ikut nasihat saya daripada awal jika awak memang merancang untuk mendapat A. Okey? Awak di sini semua, berapa ramai daripada awak di sini bercita-cita nak jadi doktor, nak jadi ahli farmasi, nak menjadi doktor haiwan, nak menjadi angkasawan negara. Mana tahu, ya, ditakdirkan Tuhan lagi 20 tahun. Konon-konon ni contoh, 20 tahun lagi. Tiba-tiba buka surat khabar, nampak seorang muka. Pelajar, saya tengok macam pernah kenal budak ni. Tengok nama Darwish, contoh. Adakah nama Darwish? Jangan perasan sangat. Okey? Contoh, nama Darwish. Tengok-tengok kat situ. Bakal angkasawan Malaysia yang kedua selepas Dr. Syed Muzaffar. Mana tahu? Tapi sebelum awak berangan, pastikan awak dengar nasihat saya. Dapat A dulu. Okey. Sekarang, sains tu senang. Kenapa sains senang? Sebab sains adalah kehidupan awak. Okey. So, sekarang kita akan mula belajar tentang sains. Ya, kita akan mula belajar. Okey. Awak pandang mak awak. Awak pandang ayah awak. Awak pandang adik-beradik awak. Awak pandang diri awak sendiri. Bila awak pandang diri awak, benda pertama yang awak kena fikir ialah apa? Itulah dia sains. Apa cerita cikgu ni? Apa kaitan ni? Apa kaitan? Okey, sekarang kita tengok buku teks supaya awak nampak kaitan ni. Okey, siapa yang ada buku teks online, yang dah download, yang belum download, pastikan awak download. Awak tengok muka surat keempat. Apa yang dia kata tentang sains? Tengok Sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian. Jadi bila awak lakukan pemerhatian, sains dah ada di situ. Dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Okey? Alam semula jadi. Awak semula jadi ke tiruan? Mak ayah awak semula jadi ke tiruan? Semua jadi, betul tak? Jadi semua ni adalah sains. Ada lakukan pemerhatian, ada satu eksperimen yang sistematik. Jadi ilmu ini adalah sains. Okey? Semua ni adalah sains. Jadi mudah ke susah sains ni? Mudah. Bangun-bangun tidur, buka pintu. Okey? Keluar rumah, nampak matahari pagi berkeluar, matahari keluar. Nampak matahari, keluar cahaya matahari, terasa panas. Apa nak fikir? Oh, sains. Macam tu. Barulah awak rasa jiwa sains tu. Pergi dapur pula tanya mak. Mak masak apa? Mak tengah goreng ikan. Goreng ikan tu apa? Sains lah tu. Sains. Kemudian mak siap masak, mak letak atas meja. Awak pun datang makan. Makan kunyah makanan masuk dalam perut awak. Okey, masuk. Berlakulah proses pencernaan makanan. Apa ni? Sains juga. Jadi susah ke sains ni? Senang. Sebab sains adalah kehidupan kita. Baik. Bila kita belajar sains, kita akan nampak sains ni penting. Okey, sangat penting. Okey, sekarang ni rakaman video kita sekarang ni, rakaman video ini saya menggunakan telefon saya. Okey? Jadi telefon ni, macam mana telefon ni dicipta? Telefon ni dicipta daripada sains. Okey? Awak semua ada buku. Okey? Ada buku. Buku ni apa? Macam mana nak cipta buku? Sains juga. Okey? Sains juga ni. Saya pakai tudung. Macam mana nak buat kain tudung ni? Sains juga. Awak semua duduk atas kerusi. Macam mana nak duduk atas kerusi tu? Kerusi tu apa? Sains juga. Jadi semua ilmu yang kita dapat, bila kita gunakan ilmu ini adalah ilmu sains, kita akan dapat mencipta satu benda yang memudahkan hidup kita yang dipanggil sebagai teknologi. Okey? Jadi penting tak sains? Penting. Okey? Jadi awak semua ni akan jadi bakal saintis. Okey? Saya cikgu sains je. Saya sampaikan ilmu pada awak, awak semua nanti akan jadi hebat pada saya. Ya? Itulah tujuan awak belajar. Jadi hebat pada cikgu awak. Jangan jadi sama macam cikgu awak. Jadi hebat lagi.
Hebat lagi supaya awak dapat mendidik generasi masa depan pula. Okey, itu sains. Baik. Sekarang, sains ni ada berapa cabang bidang? Okey, ada banyak bidang-bidang sains ni. Okey, bidang sains yang pertama saya nak perkenalkan kepada awak adalah fizik. Fizik ni kita akan belajar tentang tenaga. Okey, tenaga. Kemudian biologi. Biologi ni apa? Biologi ni kita akan mengkaji tentang benda hidup. Okey. Kemudian kimia. Kimia ni kita akan kaji tentang tindak balas yang berlaku terhadap jirim. Macam mana tindak balas? Jirim tu apa? Sekurang dah awak dah belajar saya rasa. Jirim tu ada 3. Ada pepejam, cecair dan gas. Awak dah belajar. Baik, geologi. Geologi ini adalah kajian tentang batuan, tanah, ya. Ini geologi. Astronomi pula, ini kajian tentang apa? Bintang, planet, angkasa lepas, ini astronomi. Meteorologi pula, meteorologi, ini tentang cuaca dan iklim. Baik. Semua bidang ini awak akan belajar dalam sains. Kalau awak nak jadi doktor, okey, nak jadi doktor, paling penting awak nak yang ni. Betul? Bila awak nak jadi engineer, awak nak yang mana? Yang ini. Bila awak nak jadi ahli farmasi, ini. Nak jadi angkasawan negara, ini. Betul? Nak keluar kat TV, nak jadi pakar kaji cuaca, yang ini. Nak cari batuan-batuan yang baru, ini. Semua ni. Ini adalah sains. Jadi, semua benda dalam hidup kita adalah sains. Jadi, sains ni adalah sangat menarik. Baik. Saya kasih awak kerja rumah. Itu je saya nak ajari. Saya tak nak ajar banyak-banyak. Okey, untuk next class, sebab ini kita punya pengenalan, ya, pengenalan. Ini adalah kita punya bab 1, pengenalan kepada sains. Jadi, next class baru kita akan pergi lebih dalam. Okey, yang ini yang asas sahaja. Baik, macam mana nak buat nota? Siapa yang tengok video saya, dia akan tahu apa yang nak dibuat. Baik. Gunakan buku yang besar ni, yang panjang. Okey, helaian pertama tinggal. Yang ini untuk indeks. Untuk indeks. Macam mana nak buat indeks? Pembaris tu, gunakan pembaris awak. Okey, mula buat garisan kat sini. Okey, buat satu garisan kat sini. Besar mana garisan tu, besar pembaris cukuplah. Satu lagi garisan awak buat di sini. Besar mana? Sama juga besar pembaris. Okey, jadi kita akan dapat 3 ruangan. 1, 2, 3. Baik, ruangan pertama nak tulis apa? Ruangan pertama tulis tarikh. Jadi hari ni kelas kita yang pertama, tarikh 27 hari bulan 1, 2021. Kat sini tajuk. Okey, tajuk. Kat sini tanda tangan guru. Okey, bila saya nak tanda tangan? Bila saya kutip buku? Bila saya nak kutip? Bila saya arahkan awak hantar ke sekolah, saya akan kutip. Pastikan kerja awak siap masa tu. Baik. Itu helaian pertama. Kita akan buat indeks. Baik. Helaian kedua. Apa nak tulis untuk nota kita hari ini? Mula-mula tarikh. Tu wajib. Tarikh. Atas ni tulis bab 1. Apa bab 1 kita? Apa nama bab 1 kita? Awak tengok kepada buku teks. Bab 1. Nama bab ini ialah pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okey. Itu bab 1. Kemudian bawah ni tulis 1.1. Apa nak tulis 1.1 di sini? 1.1. Saya nak awak tulis yang ini. Tajuk atas ni. Sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Dapat? Bab 1 yang ini, tajuk atas. Kemudian bawah dia, 1.1 awak tulis yang ini. Okey. Sekarang, selepas awak tulis subtopik 1.1, bawah ni nak tulis apa? Nombor 1. Dengar baik-baik. Nombor 1 awak tulis maksud sains. Nak dapatkan daripada mana? Buku teks muka surat 4. Jelas?
Okey. Nombor 2. Nak tulis apa nombor 2? Kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Dekat sini dia kasih 4. Okey, dekat sini dia kasih 4. Awak nak tulis sekurang-kurangnya 4. Nak tulis lebih pun tak ada masalah. Perlu ke lukis gambar ni? Jangan buat pasal. Okey? Jangan menyusahkan diri awak. Nanti daripada elok-elok rupa macam ni kan jadi macam cendawan pula awak buat nanti. Jangan lukis gambar, tulis je. Kepentingan sains dalam kehidupan seharian 1 2 3 4. Dapat? Okey? So nombor 1 awak tulis maksud sains, nombor 2 kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Baik, nombor 3 bawah dia. Apa nak tulis? Nombor 3 saya nak awak tulis ni. Bidang sains. Muka surat berapa? Muka surat 6. Baik. Benda ni saya nak awak tulis, salin. Gambar kat bawah, jangan lukis. Itu sahaja. Mudah? Baik. Sikitnya kerja cikgu ni kan? Memang sikit. Sebab baru sebut sikit. Tak habis lagi sebenarnya. Baik. Ini buku ni. Buku Science Process Skills. Okey. Buku ni, awak semua tengok muka surat 3. Okey. Muka surat 3. Saya nak awak jawab semua soalan dalam muka surat 3. Itu sahaja. Okey, itu sahaja. Okey, ada masalah? Tanya saya. Okey? Baik, macam mana nak buktikan yang awak hadir dan awak ikuti semua kelas saya? Senang sahaja. Okey? Pastikan di ruangan komen untuk video ini awak tulis nama awak dan juga kelas awak. Contoh, Darwish 1 IR. Contoh. Dia tulis. Bila saya nampak di situ, saya tahu awak hadir, saya akan tik sebagai hadir kelas saya. Jelas? Okey, sampai di situ sahaja kelas kita. Saya akhiri doa kelas kita dengan membaca surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.